Okey, bab elektronik. So yang pertama kita akan lihat pada hari ini adalah 51 mengenai elektron. So dalam elektron nanti awak akan jumpa tentang pancaran termion dan kita akan tengoklah bagaimana daripada pancaran termion ni ataupun macam termion lah. Jadi kita dapat paparan seperti yang kita lihat pada skrin. So kalau awak tengok pada slide yang saya share sekarang ini, okey, yang kita nampak pada skrin radar, pada skrin yang dalam bentuk graf tu kan, itu sebenarnya adalah kesan ataupun hasil daripada elektron yang akan kita bincangkan sekejap bentar lagi ya. Okey, so tengok ni. Okey, so kita tengok TV, kita tengok paparan pada skrin dekat TV, dekat laptop, okey, dekat apa-apalah. Okey, so gambar-gambar tu macam mana dia boleh keluar? Okey, dia adalah hasil daripada pancaran termion ataupun daripada gerakan elektron tu nanti. Okey, so dalam gambar dekat dari segi perubatan pula kita tengok begitu serius sekali doktor tu kan. Dia nak wujudkan ataupun nak hidupkan balik pesakit. Dia nak ada balik degupan jantung tu. Okey, so paparan pada skrin tu, okey, itu adalah hasil daripada gerakan elektron. Okey. Okey, so apakah maklumat yang diperolehi daripada graf pada skrin kardiografi? Okey, bagaimanakah gambar pada TV terbentuk di atas skrin TV? Okey, jadi ini adalah menunjukkan denyutan jantung seorang pesakit di hospital yang kita awasi menggunakan alat osiloskop sinar katod. Okey, yang bekerja dengan membebaskan elektron yang dikenali sebagai pancaran termion. Jadi daripada satu alat yang dinamakan osiloskop sinar katod, dia boleh memancarkan satu pancaran yang kita panggil pancaran termion dan hasilnya kita akan nampak paparan dia pada graf ataupun pada paparan osiloskop inilah. Okay, dia akan bentuk graf ni kan. So itu sebenarnya adalah pulse ataupun denyutan jantung kita. So macam kalau denyutan tu kuat, so dia punya puncak dia akan tinggi lah. Kalau denyutan tu rendah, so puncak dia akan rendah. Okay. Okey, jadi untuk permulaan kita akan lihat apa itu pancaran termion dan juga sinar katod. Okey, dalam permulaan tajuk ini kita akan lihat dulu bagaimana pancaran termion itu dapat dihasilkan. Jadi basic dia adalah daripada permukaan logam. Daripada sekeping permukaan logam ni, okey, dekat permukaan ni dia ada mempunyai banyak bilangan elektron. Okey, yang ini sebenarnya awak dah belajar juga dalam bab yang terakhir, bab 7 iaitu fizik kuantum kan. Okay, ada satu topik tu fotoelektrik kan, kalau masih ingat lah. Dekat permukaan logam ada elektron. Jadi dia sebenarnya berkaitan, sama lah juga dengan apa yang berlaku pada pancaran termion ni. Okay, pada permukaan logam kita ada banyak bilangan elektron yang tidak dibebaskan. Jadi elektron ini dekat permukaan logam dia hanya bergerak secara rawak ataupun bergerak secara bebas sahaja. Jadi pada suhu bilik, elektron adalah bebas bergerak tetapi tetap berada pada logam. So dia bergetar dekat permukaan sahaja pada suhu bilik. Okey. Dan elektron ini tidak boleh lepas daripada permukaan logam kerana mereka ditarik oleh daya tarikan nukleus atom. Jadi dia tidak boleh dibebaskan lagi lah sebab ada satu daya tarikan iaitu daya tarikan nukleus atom. Okey, jadi yang ini lebih kurang macam keratan rentas logam yang kita ada elektron dekat permukaan dia. Okey, apa yang berlaku kepada tenaga elektron jika logam dipanaskan? Okey, so bila dipanaskan kita tahu dia menerima haba. So menerima haba ni tenaga. Okey, jadi bila logam dipanaskan ini, tenaga elektron ni dia akan bertambah. Okay, sebab masa saya sebut tadi lah, dipanaskan maksudnya dibekalkan dengan haba. So haba adalah satu bentuk tenaga, maka dia secara terusnya dia menambahkan tenaga pada elektron. Sebab elektron tu ada dekat permukaan kan. Okay, so next, apa yang berlaku kepada elektron bebas jika logam dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi? Jadi pada suhu yang sangat tinggi, elektron ni akan mendapat satu tenaga yang sangat tinggi sehingga boleh menyebabkan elektron ini terlepas daripada permukaan
logam. Okey, jadi kalau sebelum kita panaskan logam, elektron tadi dia dekat permukaan saja. Dia bergetar di permukaan sahaja. Okey. Tapi bila dipanaskan dengan satu suhu yang sangat tinggi, maka elektron tadi dia akan dapat satu tenaga yang sangat tinggi sehingga boleh menyebabkan dia terlepas daripada permukaan logam. Jadi untuk proses ini kita panggil proses pancaran termion. So apa itu pancaran termion? Pancaran termion adalah proses pembebasan elektron daripada permukaan logam yang dipanaskan. Okay, so dia adalah proses pembebasan elektron dari permukaan logam yang dipanaskan. So itu syarat dia untuk berlaku pancaran termion. Okay. Okay, yang ini kita tengok sedikit tentang sekejap. Nanti saya akan share video ni dekat awak. Dia ada sound sebenarnya. Okay. Okay, ini macam permukaan logam lah. So permukaan logam dekat atas dia ada banyak elektron bebas. Okay, macam saya sebut tadi, pada suhu bilik dia tidak dibebaskan. Dia hanya bergetar dekat permukaan sahaja. Okay, kenapa dia bergetar dekat permukaan? Sebab tenaga kinetik dia masih lagi rendah. So bila dipanaskan pada satu suhu yang sangat tinggi, dia akan dapat satu tenaga kinetik yang sangat tinggi sehingga boleh menyebabkan elektron tu terbebas dari permukaan logam. Okey, nampak tadi perubahan dia. So ada beberapa faktor yang mempengaruhi pancaran termion ini, iaitu yang pertama suhu lah. Okey, semakin tinggi suhu semakin kuat pancaran termion tu. Okey, sebab kita tahu kita nak panaskan dia kan. So semakin tinggi suhu semakin kuat pancaran termion ataupun semakin banyak semakin banyak elektron yang dipancarkan. Okey, kemudian luas permukaan logam. Semakin luas logam itu ataupun semakin luas permukaan logam, semakin banyak elektron dekat permukaan. So dia akan menghasilkan lebih banyak pancaran termion lah sebab banyak elektron di permukaan dia. Okey, dan yang ketiga faktornya adalah jenis logam. Bagi logam yang sesuai biasanya untuk pancaran termion ni adalah macam tungsten, barium oksida dan juga strontium oksida. Okey, semua tiga faktor ni sahaja yang paling kuat mempengaruhi pancaran termion. Okey, next kita tengok proses pancaran termion. Okay, so ini So filament tu dia berada dekat yang warna kuning tu. Yang awak nampak lampu macam warna kuning tu. So itu kedudukan filament kita. Okay. Maksudnya dekat permukaan tu dia ada elektron lah. Jadi dekat bahagian filament tu kita panggil dia cathode. Okay, dan kita akan sambungkan dengan anode dekat hujung. Okay, sebab elektron dia negative charge. So kena ada connected dengan positive charge. Barulah dia boleh bergerak. Okay, so bila dipanaskan, kita akan tengok elektron tu dia akan pada suhu yang tinggi, so elektron tu akan bergerak ataupun akan tertarik ke kawasan anode. Okay, so pancaran ini daripada anode ni, dia akan terus pergi ke screen. Screen ni yang hujung sekali lah. Okay. Ya. Okay, screen ni yang hujung sekali yang kita nampak pada graf tu, yang kita nampak bentuk puncak lembangan. Okey, kat situ lah paparan graf yang kita dapat lihat tadi. Okey, tak apa, jadi kita explain lebih lanjut. Okey, tak apa, video ni nanti kan saya bagilah. Okey, kita tengok ni So apabila gegelung dipanaskan, elektron tadi dekat filament filament dekat permukaan gegelung tu. So apabila gegelung dipanaskan, elektron akan dibebaskan. Okay, ada banyak elektron yang akan dibebaskan. So apa yang akan berlaku kepada elektron yang dibebaskan jika satu anode diletakkan dalam tube vacuum. So seperti yang kita tahu, elektron ni dia bercas negatif. Okay, jadi bila kita letakkan anode, okay, elektron ni akan dipecutkan ataupun elektron ni dia akan keluar atau terbebaskan. So dia akan terbebas dan dipecutkan ke arah anode sebab anode ni dia positive charge. Okay.
Boleh? Boleh nampak tak ni? Dia laju sangat tak saya rasa. Boleh. Boleh? Okay, so kita tengok. Kalau rasa-rasa nak tanya apa-apa, potong je. Okay, so apakah itu tube vacuum? Tube vacuum tu adalah dia adalah satu tube yang dalam tu ada tungsten, ada cathode dan anode. Okay, tungsten tu yang ada itulah, ada apa tu? Logam yang ada elektron tu. Okay, so dan tube vacuum ni dia disambungkan dengan bekalan kuasa. Okay, filament tu disambungkan dengan bekalan kuasa 6 volt. Okey, sambungan terminal yang betul untuk cathode dan anode. So, cathode mesti disambungkan pada terminal negatif. Okey, sebab cathode tu tempat elektron. So, dia negative charge. Jadi, dia perlu disambungkan dengan terminal negatif, sama terminal. Dan anode perlu disambungkan dengan terminal positif. Sebab apa nanti elektron tu dia akan pergi ke anode. Okey, kalau salah sambung, contohlah cathode tu disambungkan dengan positif. Okay, jadi dia menyebabkan elektron tadi tidak boleh mengalir lah sebab elektron negatif. Cathode tersambung ke positif. Jadi elektron tu dia pergi ke positif yang berhampiran lah. Okay, jadi dia tak akan mengalir kalau kita salah sambung. Okay, apa yang berlaku pada penunjuk miliammeter jika anda menekan switch bekalan kuasa 6 volt. 6 volt ni sebenarnya voltan yang sangat rendah. Okay, so bila kita sambungkan dengan 6 volt, kita dapat tengok miliammeter kita tidak berubah. Masih lagi pada sifar kat kosong kan. So ini bacaan miliammeter. Okey. Jadi okey. 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 So apa yang berlaku kepada penunjuk miliammeter? Tiada terpesong ataupun tiada pesongan lah. Okay, sebab dia punya tu dekat kosong tadi kan. So ini menandakan apa? Bila tiada pesongan pada miliammeter bermaksud tiada arus yang mengalir dalam litar. Okay, arus tidak mengalir. Okay, so yang ini pula jika ditekan switch S1 dan S2. Okay, kalau kita tengok ni, S1 tadi power supply biasa. S2 itu adalah EHT ataupun VLT. Okay, VLT ni adalah voltan. Saya rasa dah masa kelas dulu saya pernah tunjuk voltan lampau tinggi kan. Voltan lampau tinggi. Okay, so voltan lampau tinggi ni fungsi dia adalah untuk dia sebenarnya adalah bekalan kuasa yang sangat tinggi. Dia kalau bekalan kuasa biasa tu 6 volt ataupun maksimum 12 volt je. Tapi EHT ataupun VLT ni voltan dia boleh mencapai sehingga setengah EHT tu boleh mencapai sehingga 5000 volt. So tinggi Okay, jadi bila disambungkan dengan VLT juga ada pesongan pada miliammeter. So nampak jarum tu dia bergerak. Okay, jarum tu bergerak maksudnya menunjukkan ada pesongan. Bila ada pesongan ini menandakan ada arus yang mengalir dalam litar. So apa yang berlaku sebenarnya? So bila switch 1 ditutup, arus akan mengalir dan panaskan filament. So tadi kalau mula-mula kita S2 tu kita buka, okay, kita hanya on switch S1 saja. Kita hanya beri satu bekalan kuasa yang rendah pada filament. So dia bekalan kuasa yang biasa lah. Tapi bila kita on dua-dua, okay, dia memberi satu bekalan kuasa yang tinggi. Okay, ataupun filament itu dipanaskan. Okay, so bila dipanaskan, kita balik pada pancaran thermion tadi lah. Bila dipanaskan, elektron tadi boleh dibebaskan dan bila dibebaskan disebabkan oleh wujudnya beza keupayaan yang tinggi antara cathode dan anode, maka elektron tu boleh dipecutkan ke anode. Okay, syarat dia mesti ada voltan lampau tinggi ni, baru boleh dipecutkan. Jadi bila elektron tiba dekat anode, maka litar lengkap arus akan mengalir lah. Okay, boleh faham tak? Atau ada apa-apa nak tanya dulu sebelum saya sambung? Teacher. Ya. Nombor 3 tadi macam mana? Tiga? Sebelum ni ke? Ni? Nombor okay. Yang ini kalau
Dia hanya on switch S1 saja. Maksudnya dia hanya on power supply yang voltan dia rendah. S1 ni yang kat sini. Yang ni. Okey, yang ini voltan rendah. Maksudnya kita onkan S1 tu hanya untuk menghidupkan litar. Dia tak panaskan lagi sebab tadi pancaran termion cathode tu kena, filament tu perlu dipanaskan dengan satu tenaga yang tinggi kan. Tapi bila kita wujudkan ataupun kita pasang dengan voltan 6 volt, 6 volt ni sebenarnya tak tinggi, voltan dia rendah. Jadi 6 volt hanya dihidupkan untuk menghidupkan litar je. Untuk menghidupkan cathode lah. Tapi bukan pada suhu yang tinggi. Kalau nak suhu tinggi, cathode tu juga kena sambungkan dengan EHT ataupun VLT, voltan lampau tinggi. Itu untuk soalan yang ini. Boleh tak, Mai? Faham. Okay, so kena on dua-dua switch. Ataupun kita kata senang, cathode ni dia kena ada voltan yang sangat tinggi, barulah elektron boleh dibebaskan. Okay, so penunjuk terpesong ni tadi dah Okay, so bila switch ditutup, arus akan mengalir dan memanaskan filament dan cathode. Jadi bila pada suhu yang sangat tinggi, elektron ni akan dibebaskan. So bila dibebaskan pergi mana? Dia akan pergi ke anode lah. So bila dia pergi ke anode, bermaksud akan ada arus yang mengalir. So kalau dia tak pergi anode, arus tak mengalir. Okey, untuk menerangkan sinar katod, apa yang berlaku kepada penunjuk miliammeter jika sambungan diterbalikkan? Okey, ini yang saya sebut tadi lah. Kita tak boleh pasang susukati. So bahagian filament mesti sambungan katod, barulah dia berfungsi dengan baik macam ni tadi. Okey, filament dekat katod. Tapi kalau balik. Okay. Tapi kalau yang ini filament dekat anode. So kalau filament dekat anode ni kita tahu dia bercas positif. Okay. Dan filament tadi dia ada elektron. Elektron bercas negatif. So kalau kita pasangkan macam ni, elektron tadi dia tak akan terbebas lah. Okay. Sebab dia tak akan nak pergi kat kathod. Sebab kathod tu sama cas dengan dia. Okay. Sebab kathod negatif. Jadi dia akan stay dekat anode. Sebab anode tu dah positif. So tak perlulah dia pergi ke kathod macam tu. Jadi bila dia tidak pergi ke kathod ataupun elektron ni tidak mengalir, dia akan menyebabkan tiada arus yang mengalir. Okey. Okey, penunjuk tidak terpesong, elektron dibebaskan bila filament dipanaskan tetapi elektron tidak tertarik ke kathod. Okey, sebab kathod bercas negatif. So tiada arus yang mengalir. So menerangkan sinar katod, okey, pancaran termion berlaku apabila elektron mendapat tenaga yang tinggi untuk berlepas dari permukaan kathod yang dipanaskan. Okey, ingat yang paling penting lah ni. Kalau cukup tinggi tenaga, barulah elektron boleh dibebaskan. So nak dapatkan tenaga yang tinggi daripada mana? Dia daripada filament yang dipanaskan. Okey. So sinar katod tu apa? Sinar katod adalah alur elektron yang berhalaju tinggi ataupun gerakan elektron yang berhalaju tinggi. So pancaran termion proses. Pancaran termion ni proses apabila permukaan logam dipanaskan dengan satu suhu yang sangat tinggi sehingga boleh menyebabkan elektron terbebaskan. Tapi elektron tu dia pergi ke anode dengan satu halaju tinggi, kita panggil itu adalah sinar katod. Jadi dia dua benda yang berbeza. Pancaran termion dia punya proses. Tapi hasil dia iaitu elektron yang dipecutkan tadi, itu kita panggil sinar katod. Okey. So kita tengok ini adalah struktur ringkas untuk osiloskop sinar katod ataupun USK. So apabila katod disambungkan ke anode oleh bekalan kuasa VLT, voltan lampau tinggi, satu alur elektron halus akan dipecutkan ke anode. So dia punya flow lah. Mula-mula dekat nombor 1 tu. Okay, filament dipanaskan, okay, sehingga tenaga kinetik dia tinggi. Lepas tu yang kedua, dia pergi dekat anode. Okay, sampai ke anode, dia akan
mengalirkan, maksudnya akan ada arus yang mengalir dalam filter. Okey. Okey, senapang elektron. Senapang elektron ni benda tube tu lah. Okay, yang kita nampak bulat-bulat ni. Okay, ini adalah senapang elektron. So, senapang elektron ni adalah satu tube vacuum yang menghasilkan sinar katot. So, mengapakah ruang dalam senapang elektron divacuumkan? Dia adalah untuk mengelakkan molekul ini berlanggar, elektron berlanggar dengan molekul udara. So, kalau nak elakkan molekul berlanggar ni, maksudnya nak kurangkan rintangan lah. Okay. So, dia akan menyebabkan elektron ni akan terus pergi ke anode tanpa halangan. Okay. Okay, so prinsip kerja senapang elektron. Okay, kita gunakan 6 voltan arus ulang-alik untuk memanaskan filamen. Kemudian filamen ataupun katot ini akan membebaskan elektron selepas dipanaskan. Okay, dekat filamen So, bila filamen dah panas, anode akan memecutkan elektron daripada katot. So, dekat mana? Okay, dia tak tunjuk lah. Okay, tu. Okay. So, anode ni fungsi dia adalah untuk memecutkan elektron daripada katot. Okay, kemudian kat ujung tu kita ada screen. Screen tu tempat paparan graf kita lah. So, screen pendaflow tujuan dia adalah untuk menukarkan tenaga kinetik elektron kepada tenaga cahaya. So, bila dia dah tukar kepada tenaga cahaya, barulah kita boleh nampak paparan graf tu. Okay. Okay, so okay, kita tengok, okay, ni tube benda ni ada kat makmal. So, nanti bila kita bersemuka, banyak benda saya nak tunjuk kat awak daripada bab berapa dah sampai ke hari ni. So, kita akan kumpulkan semua dia, kita akan tunjukkan. So, ini adalah tube palang maltis yang digunakan untuk menguji ataupun untuk kita lihat kesan pancaran termion. So, kita boleh lihat nanti pancaran termion dekat makmal. Okay, so tube pemesongan ni ada dua. Tube pemesongan, satu untuk tengok pemesongan pada kesan magnet, satu lagi untuk pemesongan cas elektrik. Okay, so sifat-sifat sinar katot boleh dikaji menggunakan tube palang maltis dan juga tube pemesongan. Okay, so apa itu ciri-ciri sinar katot? Kita nak guna palang maltis tadi kan? Okay, yang pertama, okay, ini dia punya struktur. Okay. So, bekalan pemahaman dihidupkan pemerhatian bayang palang kelihatan. So, bila kita hidupkan tube palang maltis ni, akan nampak satu bayang-bayang lah dekat skrin tu. Okay, dekat tengah-tengah ni, dekat tengah-tengah palang ni, okay, yang ini palang yang kita panggil palang maltis tu sebenarnya. Okay, so dekat tengah-tengah tu dia ada satu palang lah, simbol macam tu, gambar macam ni kan. So, bayang palang-palang kelihatan, cahaya kuning dihasilkan di atas skrin. Okay, penerangan dia, bayang dihasilkan oleh cahaya daripada filamen yang dipanaskan yang dihalang oleh palang. So, bermaksud cahaya itu bergerak lurus. So, ciri yang pertama dia nak tunjukkan daripada tube palang maltis ni adalah menunjukkan sinar katot itu bergerak lurus. Okay, so kalau masih ada yang confused lah. So, tadi kita ada elektron bergerak daripada katot pergi ke anode. Okay. So, gerakan elektron daripada katot ke anode itu dia menghasilkan sinar, satu sinaran yang kita panggil sinar katot. Sinar katot tu dia bersinar lah, dia bercahaya lah sebab dia tukar daripada tenaga kinetik kepada tenaga cahaya. So, that's why kita nampak cahaya dekat skrin tu. Jadi, bila kita gunakan tube palang maltis, yang pertama dah dibuktikan tube sinar katot, pancaran termion ni ataupun sinar katot ini bergerak lurus. Okay, dia bergerak lurus hingga boleh membentuk bayang-bayang. Okay, yang kedua. Okay, bayang gelap palang maltis dikelilingi oleh cahaya hijau. Okay, sebenarnya tube ni, kita akan hasilkan dua cahaya. Satu cahaya biasa, yang warna kuning tu. Satu lagi cahaya hijau. Cahaya kuning tu hanya sekiranya dibekalkan dengan bekalan voltaj yang rendah. Okay, tapi kalau nak bagi warna hijau ni, kena tambah dia punya voltaj lah. Okay. So, elektron yang dibebaskan dipecut ke anode pada skrin, bayang palang dihasilkan oleh sinar katot yang dihalang oleh palang. Okay, kesimpulannya sinar katot bergerak lurus dan menghasilkan kesan pendaflow. So, kesan pendaflow ni apa? Adalah
satu kesan warna yang striking lah. Okey, sebenarnya dekat skrin ni, skrin tiup palang ni, dia ada satu bahan kimia yang kita panggil, kalau tak silap saya, zinc sulfat tu. Dia salutkan dekat skrin tu. Jadi zinc sulfat ni bila terkena sinar ataupun terkena elektron, dia akan menghasilkan ataupun akan memancarkan warna hijau. Warna hijau striking ni. Itu yang kita panggil kesan pendaflor. Okay, so yang tadi kita dah ada dia bergerak lurus. Yang kedua dia menghasilkan kesan pendaflor. Okay, kemudian sinar katod. Okay, ini tadi bergerak lurus menyebabkan kesan berpendaflor. Sinar katod membawa tenaga kinetik yang ditukarkan kepada tenaga cahaya. So itu yang kita nampak pada skrin lah. Okay, datang mana cahaya tu dia daripada pertukaran tenaga. Daripada tenaga elektrik, dan kepada tenaga kinetik, dan kepada tenaga cahaya. Okay, kita lihat ni. Okay, dia tengok dia guna dua power supply tau. Yang atas tu power supply biasa ataupun yang rendah. Yang bawah tu yang EHT ataupun VLT. Okay, VLT kalau tengok dia punya meter tu digunakan kilovolt. So sangat tinggi lah. Okay, ni tiup palang markis dia. Kalau awak tengok dia lajukan sikit. Okay, nampak tak dia menyala kan? So dia ada nyalaan warna oranye tu. So itu sebenarnya baru disambungkan dengan voltan 6 volt yang rendah. So dia hanya memberi nyalaan biasalah, belum kesan pendaflor lagi. Okay, tapi bila disambungkan dengan VLT, dia tambahkan voltan lampau tinggi. Okay, sekejap. Okay, dia tambahkan VLT tu, cahaya tu akan dapat jadi warna hijau. Okay. Dia terus jadi warna hijau. Bila sambungkan dengan VLT, dia akan terus dapat kesan pendaflor lah. Sebab dia halaju, dia sekarang ni dia punya tenaga kinetik, dia dah bertukar kepada tenaga cahaya. So dia menghasilkan kesan pendaflor. Okay, nampak? Okay. So dekat skrin tu pun dia ada gambar palang tu kan. Okay, so itu yang kita kata palang markis lah. So itu menunjukkan dia bergerak lurus. And then yang kedua dia memberi kesan pendaflor. So yang warna hijau striking tu kita nampak. Okay, ada lagi tak? Okay. Okay, yang ketiga awak tengok. Yang dia pegang tu adalah magnet ni. Sekejap. Sekejap. Yang dia pegang tu adalah magnet bar lah. So magnet ni dia ada utara selatan. So kalau awak nampak, saya tak pasti awak boleh nampak ke tak kat skrin tu. Bila magnet itu digerakkan dekat dengan ataupun berhampiran dengan skrin, bayang-bayang tadi dia akan bergerak. Dia akan bergerak sama ada ke atas atau ke bawah. Okay, kita tengok. Dia bergerak. Okay, dia gerak kan? Dia bergerak. Boleh nampak tak dia bergerak? Boleh. Nanti saya bagi video ni awak tengok betul-betul. Okay, so dia boleh bergerak ke bawah. So sebenarnya ciri yang berikutnya lah. Ciri yang berikutnya di mana sinar katod ini juga boleh kita pesongkan dengan medan magnet. Sebab dia bermagnet kat bawah tu. Okay, yang ini Okay, so bekalan dihidupkan. Okay, bayang sinar katod akan tersesar ke bawah. So satu daya magnet dihasilkan kerana sinar katod membawa cas negatif. Maka sinar katod boleh dipesongkan dengan medan magnet. So cara untuk kita kena pasti ke mana arah pesongan dia, kita menggunakan tangan kiri Fleming. So kita dah belajar dulu tangan kiri Fleming dalam elektromagnet. Okay, okay, contohlah dekat rajah tu dia letakkan kutub utara. Okay, yang ni north Yang ni dia utara lah. So bila utara, kita akan assume selatan kita dekat belah sini. Okay. Jangan tengok yang selatan ni Okay, selatan kita kat sini. So kalau utara sini, selatan sini. Jadi kita guna tangan kiri Fleming, utara pergi ke selatan. So kita tunjukkan dengan jari tunjuk utara ke selatan. Lepas tu elektron. Okay, elektron arah mana? Siapa tahu?
Siapa-siapa tahu elektron pergi ke mana? Arah kita. Arah. Cuba tengok betul-betul. Cuba fahamkan katod atau sinar katod ni. Sinar katod ni adalah pergerakan elektron, kan? Elektron sekarang ni dia daripada katod pergi ke anod. Ataupun kalau daripada tube tu daripada belakang ke depan. Ataupun dia keluar lah. So arus dengan elektron kan berlawanan arah. Betul tak? Betul tak? Betul. Elektron berlawanan arah dengan arus. So bila elektron dia bergerak daripada katod ke anod, maka arus kita terbaliklah daripada anod ke katod. Okey, ataupun kalau kita tengok skrin tu daripada depan, arus tu masuk. Arus masuk ke dalam tube. Okey, sebab elektron, saya ulang balik. Elektron daripada katod pergi ke anod. Okey, yang warna yang saya tunjukkan ni adalah aliran elektron. Tapi arus dia songsang. Songsang maksudnya daripada anod pergi ke katod. Okey. Jadi arus kita, kalau kita tengok daripada depan palang tu, arus kita masuklah. Okey, so bila kita gunakan tangan kiri framing, utara ke selatan dan arus kita masuk. So bila kita buat arus masuk, utara ke selatan, kita akan dapat daya ke bawah. Okey, daya ke bawah ni menunjukkan pergerakan bayang-bayang tu. Jadi that's why pada gambar rajah tu, bayang-bayang tu dia bergerak ke bawah. Okey. Okey, so ini peraturan yang dikatakan tadilah menggunakan tangan kiri framing. Okey, utara ke selatan. Kita tengok magnet yang dia pergi tu ke mana? Ataupun kutub apa. So dia mesti side to side dia bukan yang sebelah magnet yang satu lagi tu. Okey, kalau sini bawah utara, so atas dia adalah selatan. Okey, dan arus sentiasa masuk ke dalam tube. Okey, so medan magnet ke atas daripada utara ke selatan. So arus ke kiri ataupun melawan arah elektron ataupun masuk dalam tube dan kita akan dapat bayang bergerak ke arah B. So kita cuba utara ke selatan ke atas. So tube masuk. So masuk ke rajah tu ke sana. Jadi kita dapat daya dia pergi ke sana, ke B. Okey. Boleh faham gunakan tangan kiri framing ni? Boleh tak? Boleh. Yang lain okey tak ni? Harus orang je respon saya. Boleh. Okey, arah gerakan bayang gelap ditunjukkan oleh perputaran tangan kanan framing. Tangan kiri tu dia salah tu. Jadi samalah. Okey. So arah gerakan bayang gelap ditunjukkan oleh peraturan kanan. Sorry. Oh tadi tu soalan ni. Okey. Okey, tiup pemesongan. Tiup pemesongan ni pula dia nak tunjukkan, okey, kalau elektron dia bercas negatif. Jadi dia akan tertarik ke plat positif, kan? So kalau kita tengok pada rajah tu, kalau awak nampak alur tu dia pergi ke atas. So bermaksud dekat atas tu adalah plat positif, bawah tu negatif. Okey. So ke atas ni positif, bawah ini negatif. Sebab elektron yang mengalir dalam sinar katod tu dia bercas negatif. Jadi confirm lah dia akan tertarik ke plat positif. Okey, so maksudnya dia boleh dipesongkan dengan cas elektrik. Okey. So mengkaji sinar katod di bawah pengaruh medan magnet. Okey, yang ini yang ditunjukkan pesongan elektrik Kita lanjutkan sikit, dia sambungkan. Okey, kalau yang straight ni, yang straight ni maksudnya atas bawah ni dia tak sambung lagi dengan mana-mana terminal. Okey, ataupun boleh juga kita kata dia neutral lah. Okey, dia tak ada charge ke mana-mana. Okey, tapi bila disambungkan dengan terminal apa salah ni? Okey. Okey, dia tadi dia dah pesongkan. Okey, kalau macam ni.
magnet. Okay, so nampak dia ke bawah. Maksudnya yang bawah tu plat positif lah. Yang atas tu adalah plat negatif. Itu dia punya pesongan Dia tak ada apa-apa lah. Okay, ni dia tiap pesongan ni lah sebab kita nak tahu plat positif negatif. Okay, so sebenarnya fungsi plat positif, fungsi plat pemesongan ni itu yang kita dapat graf turun naik tu. Maksudnya kalau dia sambungkan, kalau dia positif, dia akan positif ke atas, so dia akan membentuk puncak gitu. So kalau dia turun bawah, so dia plat negatif ke bawah. Macam tu So dia akan membentuk graf tu sebenarnya. So, fungsi pemesongan ni ataupun tube pemesongan. Okay, untuk kita gerakkan sinar katod ni ke atas dan ke bawah. Okay, sekejap. Okay, sekejap dah habis tu. Okay. Semua kaji saya kata di bawah pengaruh medan magnet. Ni tak adalah. Ni sama je macam apa yang saya bentangkan tadi. Okay, so kesimpulan sinar katod terpesong dalam medan elektrik dan bercas negatif. Okay, sebab dia elektron. Okay, so secara kesimpulannya ini adalah ciri-ciri sinar katod daripada kita gunakan eksperimen daripada tube Palamaltis tadi. So yang pertama kita dapat lihat bagaimana sinar katod itu dia bergerak lurus, and then yang kedua sinar katod ni adalah bercas negatif, dan berikutnya dia mempunyai tenaga kinetik dan momentum mesti adalah sebab dia bergerak kan. So dia mempunyai tenaga kinetik yang tinggi Okay, dan dia dipesongkan atau boleh dipesongkan oleh medan magnet dan juga medan elektrik. Okay, yang ni kita tengok pesongan atas bawah tadi. Dan yang kelima, dia akan menghasilkan kesan berpendaflor. So kesan pendaflor ni sebenarnya adalah daripada pertukaran tenaga. Daripada tenaga kinetik, dia bertukar kepada tenaga cahaya ketika menghentam skrin. Okay, so perubahan tenaga yang berlaku dalam sinar katod ni. Okay, yang pertama tadi daripada tenaga elektrik iaitu dekat kawasan power supply filament katod. So and then dia akan bertukar kepada tenaga kinetik iaitu tenaga yang menyebabkan elektron itu bergerak daripada katod ke anode. And then nak sampai ke skrin dia adalah tenaga cahaya. Jadi sebenarnya keseluruhan proses ni dia berlaku melibatkan 3 tenaga. Tenaga elektrik, tenaga kinetik dan juga tenaga cahaya. Okay. So, tenaga elektrik daripada power supply tu kita dapat daripada EV ataupun tenaga elektrik sama dengan E darab V. E tu adalah charge elektrik dan V tu voltan yang digunakan. Berapa nilai voltan yang dibekalkan pada katod. Okay, and then tenaga haba dan cahaya pada skrin. Okay, dan yang keduanya adalah tenaga kinetik iaitu 1/2 mV kuasa 2. Okay, yang ini kita guna tenaga kinetik untuk elektron. So, M tu adalah jisim elektron dan V tu halaju elektron yang dipecutkan. Okay. So, kesimpulan bawah tu lah daripada tenaga elektrik, dia pergi kepada tenaga kinetik dan menghasilkan tenaga haba dan cahaya. Okay, kita tengok yang ini katod, anode, pecutan, halaju. So, pecutan tu berlaku dekat dalam kawasan ni sahaja. Dekat dalam kawasan senapang elektron ni je. Okay, dia nak pergi ke skrin tu dia bergerak dengan laju seragam. Okay, kemudian dekat kawasan katod tu ke elektrik, dekat kawasan PQR tu dia berlaku tenaga kinetik. So dekat R sahaja akan berlaku tenaga cahaya dan haba. Okay, tengok ni. Okay, sekejap. Okay, nombor 9 ini persamaan tak payahlah. Nyatakan notasi persamaan yang menghubungkan kedua-dua tenaga mengikut fisik. Nyatakan. So EV tu tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. So EV sama dengan 1/2 mV kuasa 2. Okay, nyatakan perubahan tenaga yang diperolehi oleh elektron daripada katod ke skrin. So itu adalah tenaga kinetik kepada tenaga haba dan cahaya. Okay, berikutnya beza keupayaan antara katod dan anode adalah 3000 volt. Cas 1 elektron 1.6 sebelum -19 C. So itu adalah E Dia tu hitung tenaga kinetik yang diperolehi elektron ketika ia sampai ke anode. Okay. So untuk nombor 9 ni kita ada EV sama dengan 1/2
MV kuasa 2 kan. So ini tenaga kinetik lah. Okay, so dia nak cari hitungkan tenaga kinetik. Jadi kita tak payah guna 1/2 MV kuasa 2, kita boleh terus guna EV. Ataupun tenaga kinetik sama dengan E darab V ataupun 1.6 darab 10 negatif 19 Coulomb darabkan voltan 3000 volt. Okay, so dapat berapa kat sini? Kira tak? Korang kira ke tak ni? Okay, berapa? Dapat 4/8 darab 10 kuasa negatif 16. 4/8, 10 negatif. 16. 16. Okay, semua orang dapat sama? Negatif 16. Negatif. Negatif 16, sorry. So semua dapat sama Sama. Okay, so tenaga elektrik adalah tenaga kinetik iaitu 4.8 darab 10 kuasa negatif 16 Joule. So nombor 10, jika beza keupayaan merentasi kereta anode adalah 4500, berapakah laju elektron? So kat sini kita gunakan samalah, EV sama dengan 1/2 MV kuasa 2. So EV tu, E tu 1.6 darab 10 kuasa negatif 19, voltan dia 4500 and then 1/2. Okay, jisim elektron berapa 6.1. Apa tahu jisim elektron? Tahu tak jisim elektron? 1.6. Saya rasa 61. 9.11. 9 9.11 darab 10 kuasa Negatif 31. ni, negatif 31. Okay, V kuasa 2. So kira-kira dapatlah V berapa. Okay, berapa dapat V? Laju dia. Jangan lupa punca kuasa kan. Dapat berapa? Dapat berapa? Punca kuasa jangan lupa. Tiga poin 47. Okay, orang lain? Berapa? Saya tak kira, saya tak ada kalkulator. Saya dapat 10 kuasa 7. Darab 10 kuasa 7. Dia berapa? 3 ke 4 tadi? Depannya? 4. 4 point? 4.0. 4.0. Okay, Alfan dia dapat 4.0 darab 10 kuasa 7. 7. Orang lain? Kalau 3.98. 3.9, 10 kuasa 7. 3.98. Soalnya ada banyak. 10 kuasa berapa? Tengok 10 kuasa berapa. 10 kuasa 7. 7. Zara dapat berapa? Awak dah? Sama juga dengan Anas. Tapi sebab Wafi tu dia bunda. Oh, Wafi bundakan. Okay, Wafi kamu bundakan ke ataupun memang dapat 4.0? Saya bunda kan? Oh, jangan bundakan Oh. Okay, so kalau kira-kira jangan bundakan. Kita buat 3.9 berapa? 8 8. 8. Okay, 3.98, 10 kuasa 7. MS negatif 1. Okay, so jangan bundarkan. Sebab siapa jangan bundarkan bila kita SPM kan dia ada range dia. So kalau macam 3.98 ni mungkin yang diterima hanyalah 3.99 hingga 3.97 je macam tu. So kalau 4 tu dia dah tak masuk dalam gilat. So dia dah jadi salah. Okay. Okay, so ini cara dia lah. So kita akan dapat hal laju dia. 3.98 darab 10 kuasa 7. MS negatif 1. Okay. Okay. Yang lain-lain ni boleh buat kot nanti. Okay, kita tengok sikit. Sekejap je. Okay. So rajah manakah yang menunjukkan alur elektron yang betul dalam medan elektrik? Kita nombor 1 tu. Jawapan dia apa? B. D. B. Okay. Dia akan peson ke B sebab dia negatif, dia tarik ke positif. Okay.
Okey, nombor 2, menunjukkan satu katot dipanaskan. So, apakah zarah yang dibebaskan oleh katot? Elektron. 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 Okey, menunjukkan proses pembebasan elektron daripada permukaan logam. Okey, apakah nama proses ini? Pancaran fermion. Pancaran Pancaran fermion. fermion. Pancaran fermion. Cara Fermion lah. Okey, so apa itu pancaran fermion? Pancaran fermion adalah proses di mana elektron dibebaskan daripada permukaan logam yang dipanaskan. Kita ingat maksud dia. Okey, nombor 4, menunjukkan bayang yang dihasilkan di atas ring tiup Palamaltis. Bayang dapat dipesokkan oleh medan magnet. So, arah pesongan dia ditentukan dengan menggunakan Tangan kiri. tangan kiri framing. framing. Okey, namakan proses yang membolehkan pemancaran elektron daripada katot. Proses Pemancaran fermion. Pancaran fermion. Pancaran fermion. proses pancaran fermion. So, nyatakan satu sebab mengapa voltan lampau tinggi digunakan. Kenapa kita guna VLT? Untuk hasil karbon yang tinggi. Okey, lagi? Tenaga. Lain-lain ada tak? Membekalkan tenaga yang tinggi. Tadi memberikan voltan yang tinggi. Okey, kita tengok jawapan dia adalah untuk memecutkan elektron. Dia kena ingat objektif utama mesti nak pecutkan elektron. So sebenarnya jawapan awak tu dia maksudnya betul lah, memang kita nak bagi voltan dengan tenaga yang tinggi. Tapi kita hasilnya dapat memecutkan elektron. Okey, boleh faham Okey. So kalau guna voltan biasa, dia masih lagi boleh membekalkan voltan pada elektron, tapi tidak boleh memecutkan elektron. Okey, C. Apabila elektron mengalir dalam tiup sinar katot, arus dihasilkan adalah dalam 5 saat ialah 0.1 ampere. So hitungkan jumlah cas elektron. Okey, kat sini nak guna formula apa? Yang ni kita ada 5 saat ni, kita ada masa. Yang ni kita ada arus. Dia nak hitungkan cas. Siapa boleh ingat formula yang berkenaan dengan cas? Ni dalam bab 2, bab elektrik. Ada arus, ada masa. Kita nak cas. Cas ni Q. Okey, siapa ingat formula? Q sama dengan PT. Mana datang P? Okay. Kita ada IT, kita ada I dengan T je. I sama dengan Q per T. Okey, I sama dengan Q per T. Ataupun Q sama dengan IT lah, kan? So kalau tak ingat, tengok balik bab 3. Mula-mula, awal-awal dulu. Bab 3. Benar bab 3, bab elektrik. Awal-awal bab kita ada belajar tentang arus. Okay, cas elektrik. Okay, so Q sama dengan IT. So kita ada 0.01 kali 5 saat. Dapatlah cas dia 0.05 coulomb. C tu coulomb. Okay, Raja menunjukkan satu lintasan yang tidak lengkap bagi sinar katot dalam medan elektrik. So dalam rajah 3.2, lengkapkan lintasan sinar katot. Okay, so dia nak pergi ke mana? Atas ke bawah? Dia nak tengok pesongan dia. Atas. Mana? Atas. Okay, dia akan terpesong ke atas. Okay, so bila keluar soalan ni, kamu je lukiskan je satu sinar tu, dia melencong ke atas. Macam tu lah. Okay. Dia tak kisah dia punya pesongan besar ke kecil ke, jadi kita nampak lah dia punya pesongan. Okay, beri satu sebab kerana elektron ataupun sinar katot bercas negatif. So sinar katot bercas negatif. Dia akan tertarik ke plat positif. Okay. Okay, Raja menunjukkan kereta rentas tiup Palamaltis untuk mengkaji sifat sinar katot. Sinar katot dihasilkan bila elektron terpancar dari katot. So proses pemancaran ini kita panggil Pancaran fermion. pancaran fermion. Okey, beri satu sebab mengapa bayang terbentuk kat skrin. Tenaga kinetik dia Pancaran tukar. bergerak Enak. lurus.
Tenaga kinetik. Ha. Tukar jadi Oh, tenaga Tenaga kinetik. cahaya. Tukar jadi tenaga cahaya dan tenaga apa Bayang. Cahaya dan Bayang. filament. Cahaya dan filament dihalang oleh palang. Jadi saya dengar dah sebenarnya jawapan tadi, tak usah apa. Macam Ana sebutlah, cahaya dihalang oleh palang. Ataupun kita kata cahaya bergerak lurus dan dihalang oleh palang. Okay. Bayang tau, bukannya lampu tu. Lampu tu baru dah betul kalau awak kata dia bertukar daripada tenaga kinetik kepada tenaga cahaya. Okay, yang itu baru pertukaran tenaga. So, beri satu sebab mengapa kawasan cahaya hijau terbentuk di atas skrin kerana yang itulah tenaga kinetik ditukarkan kepada tenaga cahaya. So, bila disebut bayang disebabkan oleh cahaya yang bergerak lurus. Okay, so dia dihalang oleh palang. So, cahaya disebabkan oleh pertukaran tenaga daripada tenaga kinetik kepada tenaga cahaya. Okey. Tenaga kupayan elektrik 48/10 negatif 16 Joule. Hitungkan hal laju elektron tersebut. So kita kata jisim elektron 9/10 negatif 31. So kita gunakan formula EV sama dengan 1/2 MV kuasa 2. So kita masukkan nilai je lah. Kita nak dapatkan hal laju kan. So kita ada tenaga elektrik, kita ada 48/10 negatif 16. Okay. So itu dah memang dah EV tau. So tak payahlah kamu kata ini V nak kena cari E tu, bukan. Ini adalah EV. 48 tu tenaga kupayan elektrik tu adalah EV. Okay, dan sama dengan 1/2 M 9/10 negatif 31 dan V kuasa 2. So bila dikira kita akan dapat V tu adalah 3.27 darab 10 kuasa 7 MS negatif 1. Okay, boleh faham Faham. Boleh. Okey, berikutnya Raja menunjukkan 2 batang magnet. Okey, Raja menunjukkan pandangan hadapan skrin yang dilihat oleh pemerhati. Okey, lukiskan anak panah ke mana dia akan terpesong. Okey, so kita tengok kat sini. Utara kat sini, selatan dekat sini. So dekat mana dia perpesongan? Kat atas ke bawah? Kita guna tangan kiri. Siapa dapat? Atas. Lain? Ke atas. Atas. Orang dapat atas ke? Atas kan? Awak guna tangan kiri ke tangan kanan? Kiri. Jawapan dia ke bawah. Bawah. Utara ke selatan. Utara ke selatan. Kita tengok rajah kan. Utara ke selatan sana. So arus ni masuk. Okey, masuk. Maksud kita ikut rajah, arus tu pergi sana. So kita dapat daya ke bawah lah. Kan? Ataupun kalau rajah ni sini utara, sini selatan. Okey, macam tu. So utara ke selatan, harus masukkan dalam rajah. Dalam skrin kita tu, kita masukkan. So kita dapat daya dia ke bawah. Okey, boleh? Syarul dapat tak? Dapat. Sebab dia mula-mula salah tadi. Tanya dia. Okey, nyatakan petua fizik digunakan. Kita gunakan tangan kiri Fleming. Okey, ejaan Fleming kena betul Okey. Okey, so itu saja untuk hari ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa tanya? Rasanya Okey, so tak kita ada. buat. Okey, cuba kita buat kesimpulan sikit. So dalam tajuk hari ni, kita lihat bagaimana situ yang kita panggil pancaran termion dan juga sinar katod. Okey, pancaran termion ni adalah pancaran termion adalah proses pembebasan elektron daripada permukaan logam yang dipanaskan. Okey, itu adalah pancaran termion. Okey, sinar katod ni pula apa? Okey, siapa dapat sinar katod tu apa? Sinar katod adalah aliran elektron yang berhalaju tinggi. Okey. So hari ini juga kita dah lihat ada berapa ciri sinar katod ni. Okey, ada berapa ciri-ciri sinar katod? Okay, cuba sebut yang pertama apa? Okay, sebut yang Cahaya pertama apa bergerak. dia? Sinar bergerak. Okay, bergerak. Okay, bergerak lurus. Yang kedua, Menghasilkan kesan pendaftar. Tenaga elektrik tukar jadi tenaga cahaya.
Menghasilkan kesan pendaftar. Okay, menukar tenaga elektrik pada tenaga haba dan cahaya. Okay, Bercas orang lain, negatif. yang ke berapa dah? 4. Yang keempat apa orang lain? Okay, dia bercas negatif sebagai elektron kan? Okay, lagi? Menghasilkan momentum dan tenaga kinetik. Dipesongkan oleh medan magnet. Boleh dipesongkan oleh medan magnet. Lagi? Mempunyai momentum dan tenaga kinetik. Okey, mempunyai tenaga kinetik yang tinggi dan juga momentum. Okey lah, satu lagi. Satu lagi ada. Boleh dipesongkan. Oleh medan Tadi Fia kata boleh dipesongkan oleh medan magnet. Satu lagi boleh dipesongkan oleh. Cas. medan Tak cas. Okey, boleh dipesongkan oleh cas elektrik. Okey, ataupun medan elektrik. Sorry. Okey, so kita ada bergerak lurus. Okey, sinar katot bergerak lurus, berhalaju, mempunyai halaju yang tinggi, tenaga kinetik tinggi dan momentum. Bercas negatif. And then kita ada memberi kesan pendaftar dan seterusnya boleh dipesongkan oleh medan magnet dan juga medan elektrik. Okay, so itu adalah ciri-ciri dia. So kat mana ciri-ciri dia tadi? Okay ni. Okay, bergerak lurus. Okay, sebelum ni lah. Okay, so dan kita juga telah melihat bagaimana pertukaran tenaga tu iaitu daripada tenaga elektrik EV kepada tenaga kinetik 1/2 MV kuasa 2 dan seterusnya dekat skrin tu dia menghasilkan tenaga haba dan cahaya. Okey. Dan last sekali yang betul tangan kiri Fleming tu lah kita nak tentukan arah daya, arah pesongan. Okey, so tak ada apa-apa soalan Tak ada. Okey, so kalau tak ada apa-apa soalan kita boleh berhenti dulu sampai sini. Kehadiran pun saya rasa macam semua ada je. Amir ada tak Amir? Amir ada?